Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, tuan-tuan dan muslimat, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi menyambung semula kelas dan kuliah kita berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Sama ada larangan itu membawa kepada perbuatan ataupun hukum haram, ataupun perbuatan itu dibenci untuk kita mengamalkannya atau melakukannya. Seperti mana di dalam kaedah menyebut asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Apa maksud dia? Asy-syari' Allah Azza wa Jal, agama kita ni, la ya'muru illa, dia tidak akan suruh dan memerintahkan suatu perkara, urusan untuk dilakukan, melainkan maslahatuhu khalisatan aw rajihatan, melainkan di dalam suruhan itu mengandungi kebaikan yang banyak dan jelas. Tak ada perkara yang Tuhan suruh, Tuhan perintah kita untuk buat, melainkan perkara itu ada kebaikan untuk kita. Wala yanha, dan bila Tuhan larang, Tuhan haramkan, Nabi tegah kita untuk buat benda itu, mestilah benda yang dilarang itu mempunyai mafsadah, keburukan. Keburukan ni sama ada dia memang khalisah, memang 100% buruk, ataupun besar kemungkinan perkara itu buruk. Jadi benda yang dia suruh confirm baik, benda yang dia larang walaupun kita nampak baik tetapi hakikatnya mesti buruk. Jadi bila kita faham macam tu, tuan-tuan, apa sahaja yang Tuhan suruh untuk kebaikan kita dan apa yang Tuhan larang untuk menyelamatkan kita daripada keburukan perkara tersebut, kena jelas asas ini. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, kita tengok sama-sama. Daripada Tikhfah, daripada Tikhfah bin Qais Al-Ghifari. Hadis ni kita ambil daripada seorang sahabat, nama dia Tikhfah bin Qais Al-Ghifari. Tikhfah bin Qais Al-Ghifari. Dia kata, dia cerita, mari kita tengok. Kata dia, atani atin wa ana naim ala batni faharrakani birijlihi. Masa tu Tikhfah bin Qais ni, Tikhfah bin Qais
Al-Ghifari ni dia kata, wa ana naim ala batni, aku tidur di atas perut. Ala batni, dia kata aku tidur di atas perut. Maksudnya apa? Tidur apa ni? Ha? Menerak. Tidur atas perut, menerak. Dia kata datang seorang, dia tak tahu siapa dia, pasal dia tidur menerak. Bila dia tidur menerak, kita tak tahulah siapa yang main, betul tak? Faharrakani, dia mai, dia keh dengan kaki. Macam kita orang duduk tidur, kita mai-mai kita keh dengan kaki kita. Faqal, dia kata qum, enggak, hadha daj'atun yubghiduha Allah, Allah benci ni tidur menerak ni duk buat tidur menerak ni, yubghiduha Allah, Tuhan benci ni. Farafa'tu, aku pun angkat kepala beralih tengok. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku tengok. Fa'idan Nabi, siapa dia yang kaki dia yang gerak suruh dia bangkit tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok masuk dalam masjid, dia duduk tidur menerak. Nabi main, Nabi sepak kaki dia, kuih kaki dia, qum, bangkit. Tidur apa lagu ni, Tuhan tak suka. Dia bangkit tengok yang tegak dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Apa maksud hadis ni? Dia kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mualliman wa murabbiyan li ummatihi wa qad 'allamana kullal khair hatta bayyana lana hay'atin nawm al-masnunah wal marfudah liyahfadha al-insanu sihhatahu fid dunya wa yahudha al-ajra fil akhirah bimtithalil awami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ni seorang muallim, dia seorang guru, murabbi, dia seorang pendidik yang senantiasa memerhatikan umat dia supaya melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah, daripada benda yang paling kecil hinggalah ke benda yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Di dalam isu ni Nabi ajak cara tidur yang disunatkan dan cara tidur yang dibenci. Maksudnya cara tidur yang dibenci apa dia? Menerak. Di sisi ulama mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidur menerak ini makruh. Hukum tidur menerak di sisi ulama mazhab Syafi'i makruh. Manakala sebahagian fuqaha kata haram, tak boleh. Mari kita tengok perbincangan yang panjang di kalangan para ulama ni. Dia kata apa? Dia kata kenapa tak boleh tidur menerak? Pasal apa tak boleh tidur menerak? Mari kita tengok. Yang pertama, dia kata tidur menerak ni tidur ahli neraka. Tidur ahli neraka. Sebab itu kalau kita tengok ada riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Qum." Bangkit.
waq'ud, bangkit, duduk, jangan tidur menerak. Fa innaha naumatun jahannamiyatun, tidur menerak ni tidur ahli neraka. Tu Nabi sebut dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi tidur menerak ni Nabi kata qum waq'ud, bangkit, duduk bagi elok. Kalau nak tidur, tidur baring. Kita ni ada hadis Nabi tidur dua keadaan. Satu, ala syiqqil aiman, tidur mengiring di atas rusuk kanan. Yang pertama, kalau tuan-tuan nak tidur, mengiring belah rusuk kanan, lambung kanan, syiqqil aiman. Ini tidur ikut sunnah. Satu lagi, Nabi biasa mustalqiyan, terlentang, kaki dia duduk atas satu kata, tidur melentang, kaki naik atas. Dua-dua tu Nabi biasa buat. Tidur mengiring satu, tidur terlentang satu. Tapi Nabi tak bagi tidur menerak. Nabi kata tidur menerak, tidur ahli neraka. Jadi para ulama membincangkan tentang kenapa dilarang tidur menerak. Satu, kata mereka, mari tengok, mereka bincang pasal apa? Yang pertama, innama hiya dij'atun ahli nar, yakni wa yuhtamalu an yakunu al-murad anna hadhihi 'adatul kuffar aw al-fujjar fi ad-dunya, hadhihi takun dij'atuhum hala qawnihim fi an-nar, wa hadha min nahyi 'anil naum bihadhil hay'ah. Pertama, tidur ni tidur yang diamalkan kebiasaannya oleh orang-orang kafir. Yang pertama dia kata wayuhtamalu, ihtimal, kebarangkalian kenapa kita tak boleh tidur menerak ni, yang ni tidur style orang kafir. Dan kita orang Islam hendaklah menyelisihi orang kafir. Jadi orang kafir tidur macam mana? Menerak. Yang kedua, tidur menerak ni tak boleh pasal apa? Dia adalah perbuatan fujar, orang jahat. Orang jahat, dan lagi satu orang balok, pemalas. Jenis tidur mengira. Nak tidur pun pemalas. Tak boleh. Nabi tak bagi. Khawarimul muru'ah, orang tidur, orang tengok pun nampak tak elok, mencemar, merosakkan maruah. Kan? Yang ketiga, inilah style tidur orang dalam neraka. Style tidur orang dalam neraka. Nampak tuan? Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata antara sebab kenapa kita tak boleh tidur dalam keadaan menerak ni, dia kata lagi di sini, dia kata perbuatan tidur menerak ni dari sudut kesihatan tak bagus, kerana dia menekan organ pernafasan, boleh mengakibatkan sesak nafas. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Lagi dia kata apa lagi? Dia kata tidur di atas perut ni juga dibenci, kerana ia perbuatan orang-orang yang fasik. Yakni perbuatan apa menerak? Perbuatan orang-orang yang kaum sejenis. Dia kata hay'ah liwat, ada style liwat. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi dia kata posisi ini buruk, bukan sahaja dari sudut pandangan agama, tetapi ia juga buruk dari sudut pandangan kesihatan. Pasal itu kita baca kaedah tadi, kalau yang Nabi larang ni sahih tak elok. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tidur, jangan tidur dalam keadaan menerak. Jadi larangan tidur dalam keadaan menerak tu berat. Kecuali
Dia kata kecuali apa? Dia kata kecuali kita boleh tidur dalam keadaan menerap ni. Yang pertama, orang-orang yang sakit. Sakit apa? Bisui. Sakit tak boleh nak tidur melentang. Ataupun tuan-tuan mungkin tengok orang yang ditidurkan COVID hari tu ni, mereka kena tidur dalam keadaan menerap. Sebab nak buang apa tak tahu, tapi kita tengok mereka ditidurkan dan ditiarapkan. Duduk begitu. Lagi ada yang kata wakil hadza idza kana bainan nas, fa amma idza kana fi baitihi aw fi khalwatihi fala haraj alayhi fima yantafi'u bihi wa yastarih, wa aidan la ba'sa biha in kana al-insan maradun. Dia kata pertama boleh kalau sakit. Yang kedua, ada sebahagian ulama kata yang tak boleh ni kalau bainan nas, di hadapan orang ramai. Tapi kalau dia fi baitihi, di rumah dia, au khalwatihi, atau dia sorang-sorang saja, boleh. Sebab apa? Kerana benda ni buruk pada maruah, buruk pada adab. Jadi kalau depan orang tak elok. Tapi kalau belakang orang, hang nak terak ke, hang nak telungkup ke, hang nak telentang ke, hang nak apa ke, itu ikut suka. Ada yang berpendapat dilarang depan orang. Sebab tikhfah ni dia pergi menerak dalam mana? Dalam masjid. Tapi kalau dia menerak di rumah, ikut suka dia. Ini pandangan sebahagian fuqaha. Jadi dia berkata kalau kita menerak di rumah, kita seorang-seorang tak dilarang. Tapi kalau kita menerak di depan orang nampak buruk dan malas, perbuatan itu tak elok, Nabi tak benarkan. Dalam hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan? Bolehnya kita menggunakan kaki untuk mengejutkan orang. Dia termasuk dalam perbuatan yang apa? Yang tidak dilarang. Cuma kita nak kena tengok lah. Kalau yang tidur tu orang tua-tua, kalau kawan kita bolehlah kita kuih kaki, tak salah. Cuma dia kena beza tuan-tuan. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Dalam agama dia ada satu benda yang adab, satu benda lagi yang adab. Kalaulah setempat kita tu kuih dengan kaki ni dia tak berapa nak elokkanlah. Tapi hukum dia, kalau tuan-tuan tanya, ustaz, boleh tak kita nak kuih dengan kaki? Tuan-tuan duduk semayang, tengok kawan tu duduk lena, tuan-tuan kuih dengan kaki, boleh tak? Boleh. Nak bagi dia sedang, boleh, pasal Nabi buat. Tapi kalau tuan-tuan tanya, tapi orang kok ni orang Melayu ni, kalau dia nampak, dia macam nampak macam tak ada adab. Jadi kita elokkan, kerana benda tu boleh menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat yang tak biasa dengan benda tu. Sebagai contoh, lunjuk kaki pi arah kiblat, boleh ke tak? Di kalangan para ulama tak ada dalil yang larang. Tuan-tuan nak duduk, nak berlunjuk kaki ni, nak tala pi ke kiblat, boleh ke tak? Dari sudut dalil, dari sudut nas, tak ada. Kecuali kalau kita betul-betul duduk depan Kaabah, tu tak boleh. Kalau tuan-tuan lenguh, tuan-tuan unjuk kaki, tuan-tuan lena, tuan-tuan unjuk kaki, boleh tak? Nak suar kaki ke arah kiblat, boleh. Cuma dari sudut hukum boleh. Cuma kalau kita balik kok kampung kita, orang duk nampak benda tu tak elok, benda tu orang nampak pelik, tak ada adab, kita elokkanlah. Pasal kita tak mau jadi fitnah. Tidur lepas asar boleh tak? Boleh atau tidak? Boleh. Tak ada larangan. Tidur lepas subuh pun boleh.
Tapi kalau adabnya orang kita dia nampak benda tu tak elok, kita balik rumah mentua kita, kita tahu dia tak suka tidur lepas subuh, dia tak suka tidur lepas asar, kita elokkan, kerana benda itu termasuk di dalam apa? Muru'ah, maruh. Dia kata, apa menantu aku ni, masjid rajin pergi mengaji, tak berhenti lena lepas subuh. Apa dia tak setuju, dia tak mau, dia tak syok. Kita tak payah. Bini kita main habaq, pok duk hingat di dapur, hampir tanya hadis mai kat dia. Bini kita duk dengar pok kita duk hingat, kita duk tidur lepas subuh, dia main gerak kita, mangkit abang mangkit, pok duk hingat tu ni. Hang dengar aku nak kata, hampir tanya dia hadis mana, hampir tanya dia. Sekali aku mangkit tanya, aku jadi tak ketahuan. Hampir tanya dia, Nabi tak larang dia nak kalut pelik. Betul Nabi tak larang, tapi dia termasuk di dalam mimbabil adab. Bab-bab adab ni kita tak payahlah duk nak bertojel sangat, tak payahlah nak duk berkerah sangat, pasal benda tu dia termasuk di dalam maruh. Jadi contoh minum diri boleh tak? Minum diri boleh jika ada hajat. Bahkan dalam hadis Nabi pernah minum diri. Tapi kita, kalau kita pakai jubah lagu saya, pakai lebay, duk langgah di depan orang ramai, tu dia dengan berdiri dengan pakai lebay, duk. Orang tengok, ish, Pak Haji ni, Pak Ma'un mana perangai. Jadi kita jangan tunjuk sangat, walaupun benda tu tak ada larangan, benda tu makruh, benda tu boleh buat, tapi kita kena raikan juga persepsi orang pada imej kita yang membawa nama agama ni. Kita nak kena jaga jugalah. Macam kan minum kan, kita Nabi tak bagi minum dalam satu langgah ni, Nabi tak bagi, walaupun makruh, Nabi tak bagi minum ni, tapi bukanlah kata haram, tapi benda itu masuk dalam adab kan. Jadi kita kena railah. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin. Okey, kemudian kata al-Imam an-Nawawi, dia kata apa? Wa yukrahu al-ittija'u ala batnihi. Ni kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata wa yukrahu al-ittija'u ala batnihi, dan dihukum makruh pada tidur di atas perut. Kata Imam Nawawi, wa yukrahu, dihukum makruh, dibenci, makruh tidur di atas perut, yakni secara meniara. Bahkan sunat kita pergi gerak orang yang tidur menerak ni. Kita balik rumah tengok dia duduk tidur mengerak, tengok dia masjid dia duduk tidur menerak, kita gerak. Sunat kita gerak berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nampak? Okey. Baik, wallahu taala a'lam. Berikutnya, bila kita nak tidur ni, kita ada adab. Pertama, bila kita nak tidur, kita ingat Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahi fihi kanat alaihi minallahi tirah, wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Nabi kata, siapa yang tidur tak ingat Allah Ta'ala sebelum dia tidur, tirah. Siapa yang berbaring, dia tak ingat kepada Allah ketika mana dia berbaring, tirah. Apa dia makna tirah? Tirah makna dia rugi. Nampak? Makna dia rugi. Sebab itu Nabi SAW kata, bila kita nak tidur, kita kena ingat kepada Allah. Dan bila kita berzikir tuan-tuan, kita akan mengantuk. Tidur ni nikmat, tapi kalau tidur sangat, dia jadi musibah. Ni hang jangan duk kata apa nah, aku nak nikmat ni. Tidur sampai tak ketahuan, sembahyang sampai tak ketahuan, palekok, tak boleh. Sebab itu kita kena tengah, tuan-tuan tengok. Nabi kata tidur ni kadang-kadang setan punya senjata. Tuan-tuan cuba perhati tengok.
Masa kita buat jahat, dia tak mengantuk. Bila dia nak mengantuk, waktu kita duk buat baik. Tadi ni kita tak baca Quran, duk bersembang, tak mengantuk. Bila buka yang nak mengaji, bila buka yang nak baca, dan hai, dia mengantuk. Macam orang bogam. Kan, tadi duk elok bersembang tak mengantuk. Duk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lupi dah pak hang. Tu dia tuan-tuan. Pasal tu ada satu cerita kartun Arab. Kartun Arab ni cerita lawak lah. Satu orang mak ni dia bawa anak dia jumpa dengan Juha. Juha ni pak pandai Arab. Dia kata dekat Juha, hang ni aku dengar pandai berubat. Boleh tak hang bagi ubat? Anak aku ni teriak tak berhenti. Juha kata, senang saja wahai ibu. Balik sebelum apa-apa nak buat, kalau anak ibu tak mau tidur, ibu bacalah Quran. InsyaAllah dia tidur. Ibu ni pun baliklah amal petua Juha. Lepas tu mai pula jumpa Juha tanya, macam mana ibu? Lena ke? Dengan ibu-ibu lena. Kan? Tengok tak yang tuan-tuan duk tangguk tu, kan? Apa? Buai laju-laju apa dalam baju. Dia duk acan kita. Dia duk gelak. Kita pun naik geram. Cuba tuan-tuan merhati. La ilaha illallah. Tak dan 3-4 kali dengan hak yang duk tanduk tu. Budak tu lena rik dengan dia pun duk. Tu yang kata kekuatan zikir tu. Tuan-tuan sebelum nak tidur cerah mata kan. Dia penyakit tak boleh tidur ni. Tuan-tuan beristighfar sikit, baca sikit. Macam orang buih. Lena. Setengah-setengah dengar bini duk baca dengan kita lena. Kan? Bini sebelum tidur duk baca Quran. Dia tahan baca aku nak dengar. Panggung kepala rik dah Pak Haji ni. Dah pergi Mekah balik main Madinah lah. Itu yang nak kata. Nabi kata an-naum. Ni Nabi sebut tuan-tuan. An-naum 'inda dzikr. Tidur ketika tengah berzikir minasyaitan. Daripada syaitan. Tidur ketika berzikir itu ialah perbuatan syaitan. In syi'tum fajarribu idza akhadha ahadukum madja'ahu wa arada an yanam. Kalau hampa nak test, hampa nak tahu betul tak betul aku kata, siapa-siapa yang pi bari nak lena, suruh dia berzikir. Sat lagi dia lena, try tengok malam ni tuan-tuan balik buat. Kan? Balik tak kepala subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak dan 3 kali, bukan 33 kali. 3 kali pun tak dan. Lena dah bang. Duk tadi duk mati elok. Tu yang kata syaitan tu, dia mai ganggu kita. Sebab itu bila kita buat satu ibadat, kita kena lawan malah mengantuk. Ni nak mai mengaji ni macam-macam cubaan, macam-macam bisikan, macam-macam godaan. Duk nak bagi cancel. Tapi kita lawan, kita boleh mai. Kan? Yang mana tarik kaki, tarik tangan, bisik kok nu, bisik kok ni, kita tak nampak lah. Kalau kita nampak tuan-tuan, meloncat. Dia runtun kaki, dia runtun tangan, tak bagi kita pergi ni. Kan? Duk berasa kat nu, sat lagi. Malam ni siapa lawan? Macam ni. Ecuador lawan awak dah dengan Qatar. Malam ni siapa lawan? Berapa lawan malam ni? World Cup. Masya Allah. Tuan-tuan tak payah duk kira siapa ini kerja, biar pergi kat depa. Ni yang paling besar lah ni World Cup. Malam ni berapa? Lah ni. Tak boleh kuliah lama ni. Tak boleh kuliah lama. Minta maaf tuan-tuan, terlajak. Tak azal lagi kan? Kita berhabis sikit lagi. Tak apa, update tuan-tuan, update. Tengok di Facebook macam mana. Apa jadi? Okey. So hadirin mukminin. Nampak? Okey. Saya kata tadi ni,
antara cara tidur Nabi. Pertama, Nabi bila dia nak tidur, dia zikir. Banyaklah ayat kursi 3, qul 2 akhir ayat suratul Baqarah, amana rasul. Ada sebahagian riwayat kata baca al-mulk, walaupun hadis itu tak kuat, tak apalah, semua boleh amal, tak apa, tak ada masalah. Nabi ni bila dia nak tidur, ada sahabat meriwayatkan 2 kaedah ataupun 2 cara. Yang pertama, daripada Al-Barra ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Nombor 1, masa kita nak pergi tidur, kita ambil wudu, macam kita nak sembahyang. Tapi tak apalah, macam saya duk cerita kat tuan-tuan lah, orang perempuan ambil wudu, kita ambil wudu, tempuh orang perempuan, jekoh, kita terkejut, duk jauh. Awak ada yang mayang ni, ada yang mayang yang duk tempuh, tak tahu halah. Tok Wan tu pun ambil bantai panjang tok tengah, balik belah kanan tengok pintu, bismillahumma ahya wa amu. Tu ada yang mayang ni, Tok Wan jangan duk buat tak tahu. Nampak? Dah ambil yang mayang ni bukan nak mayang, batal pun tak apa, tapi tuan-tuan, sunat kita nak pergi tidur ambil ayat semayang. Okey, lepas tu kita pun sunnah apa dia? Jangan tidur lagi, qibah tempat tidur. Ni ramai orang kita tak buat ni. Nabi suruh kita qibah. Ni, ambil kain batik ke, kain pelekat ke, kain selimut ke, qibah. Sunnah. Pasal takut binatang ke apa, nampak? Setiap benda yang Nabi buat, satu boleh pahala dah. Kalau tuan-tuan buat, boleh dah pahala. Pasal ikut sunnah. Yang kedua, untuk keselamatan. Jangan main-main tuan-tuan. Kadang-kadang ada ular sawa, ular tedung, kalau jengkin ke, binatang apa ke, kan, kesang bini ke apa ke, qibah dulu sebelum. Jangan pipi boom terus tidur. Yang ni bukan cara orang beriman. Orang beriman dia tertib, dia tak kalut, dia qibah dulu apa semua tempat tidur, lepas tu dia dah ambil wuduk dah, thumma taji' ala syiqqil ayman, dia baring mengiring belah kanan. Pasal apa kita mengiring belah kanan? Tentang bila kita mengiring belah kanan? Bila kan? Orang perempuan kita pula dah ni jenis honak. Bini kita tu lah. Dah kita mengiring belah kanan, dia pergi ambil bantai kecil-kecil belakang, dia buat sendal. Kita dah tidur belah kanan, dia sendal. Sendal lagu apa? Tuan-tuan habis pergi kubur lah. Kan lepas kita tok tu, dia buat bantai ke apa, dia buat sendal kan. Dia tak abang duduk elok nak sendal. Hang ni duduk doa aku mati ke? Aku bukan duduk dalam kubur, aku duduk atas tilam. Hang tak payah duduk sendal lah. Kita pun nak tidur tadi ni, takut pergi tuan-tuan, mengiring belah kanan. Kau orang biasa tengok tak? Orang buah belah kanan kan, bagi mengiring muka tengok kiblat. Pasal tidur ni kembang kepada mati. Tuan-tuan pejam, bukan dia sedap mana dah. Pasal tu Nabi kata orang yang tidur ni dia buka ikatan. Dia tak ada apa dah. Dia tak ada nak malu, dia tak ada nak ingat apa dah. Ikat usah, dia dah cabut dah. Kita dah tak tahu apa dah. Pasal itu sebelum kita tidur tu, Nabi suruh kita tutup aurat elok-elok, pakai elok-elok. Pasal lepas kita tidur bukan kita nak ingat mana dah. Lepas tu kita, depa kata lepas tu kita tak boleh nak mawek pergi mana, duk keras. Awal nak tidur tu saja. Dah lepas tidur tu hang nak terlentang, tergulin. Bini dia cari mana dia laki aku ni. Tengok-tengok lepas bawah tilam lah. Lepas bawah katil bila. Kan? Lepas daripada tidur. Masa awal starting nak tidur tu saja. Lepas daripada tidur tu ikut kita nak jadi lagu mana pun. Betul tak? Dia pun tidur belah kanan. Boleh pahala. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu satu sunnah tidur. Nampak? Yang kedua,
Nabi SAW tidur di dalam keadaan ni Bukhari Muslim juga, iaitu daripada Abdullah bin Zain Al-Mazini, dia kata ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Aku nampak Nabi tidur di dalam keadaan terlentang di dalam masjid. Jadi boleh tidur dalam masjid. Mustalqiyan, terlentang. Baring lagu tu. Wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dia letak kaki dia yang satu lagi atas satu lagi. Boleh. Dia letak kaki dia di atas kaki dia lagu tu. Dia tidur mengiring, kaki dia tindan. Yang tu juga sunnah. Boleh. Itu diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi tuan-tuan hadirin mukmin, bukan kata semayang saja Nabi ajak, bukan kata benda-benda besar saja Nabi ajak, hatta cara nak baring, hatta cara nak letak badan, hatta nak mengiring belah mana, hatta hak mana tak boleh, semua itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam detail. Sebab itu tuan-tuan, Yahudi tanya dekat Salman, adakah Nabi hampa ni dah ajak semua benda sampai cara nak qada hajat? Salman kata faqal ajal. Tak ada satu benda dalam kehidupan ini yang tidak diajar, tidak ditunjukkan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada soal pemerintahan yang paling besar, soal ekonomi, nak meniaga, nak urusan jual beli apa semua, nak dalam urusan munakahat, nak menikah, nak bercerai, soal pusaka, warisan, faraid, sampailah kepada cara nak buang hajat, nak basuh najis, cara nak bersuci, semua benda Nabi dah ajar. Tanggungjawab kita apa? Belajar dan amal. Jadi kita tak boleh kata Nabi tak ajak yang tu, yang ni Nabi tak habaq, yang nu Nabi tak dan cerita. Tak ada. Nabi kata sebelum aku meninggal, setiap benda yang Nabi, yang Allah wajibkan untuk aku sampaikan, aku telah sampaikan kepada kamu semua. Itu yang kata ballaghatar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Aku telah sampaikan ballaghatar risalah, apa sahaja yang aku kena cerita, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua aku dah cerita. Wa addal amanah, kerana Tuhan telah amanahkan aku untuk ajar agama. Sebab itu kita tak boleh pandai-pandai agama ni. Nak duk kono kok ni, nak duk guna kok ni, nak duk tambah kok ni, nak duk perkurang kok ni. Tak, Nabi ajak lah. Apa nak baca Nabi ajak, nak tidur kok mana Nabi ajak, nak kalih kok mana Nabi ajak, terkejut tengah malam nak baca apa Nabi ajak. Semua ada dalam sunnah. Kita yang tak jumpa benda tu. Nampak? Hadirin mukminin, itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab larangan tidur secara meniara. Cuma tuan-tuan, biasalah orang kita ni, ada ustaz hadis tak boleh tidur atas bantal sat lagi bisui. Tuan-tuan kena ingat berapa banyak petua-petua Melayu ni yang tak ada dalil. Cuma benda itu lebih kepada adab. Cuma kita jangan duk kait benda ghaib. Satu apa dia? Oi, banyak kalau kita nak cerita. Tidur atas bantal boleh membisuikan kita. Dulu orang tua-tua tak bagi tidur atas bantal pasal takut kentut. Sat lagi dia nak tidur busu, dia pikir dengan bisui. Yang ni kita tak boleh percaya. Okey. Tapi elok ke nak tidur atas bantal? Nak duduk atas bantal? Elok tak? Tak elok, tak payah duk buat lah. Okey? Cuma saya nak habaq, tak ada hadis larang duduk atas bantal. Dan jangan duk kait dengan benda-benda yang kita tak tahu. Lepas tu lagi satu ni, naik. Ni pun tak betul ni. Ni ketumbik. Pasal apa jadi ketumbik? Pasal apa yang jadi ketumbik?
Tengok tu imam jadi ketumbik. Dia duduk sangka buruk. Tu imam pergi tengok siapa mandi pula dah. Yang tu imam pun main masjid pakai spek mata. Pasal takut orang tuduh dia pergi mengendak. Sebab orang kita percaya kalau siapa yang naik ketumbik mengendak. Itu pun merepek, tak ada kaitan. Yang kedua apa dia? Yang kedua, siapa dia yang tidur menerak, lepas tu dia angkat kaki lagu tu, buat lagu tu, apa dia jadi? Apa dia? Mok mati. Ada tak? Weh, budak-budak percaya. Ni budak-budak hak tengok live ni, nak abang ustaz, nak abang lagi, hak tu mengarut. Hanya duk buat lagu tu, sekali lagi mok hang mati. Kan? Dia tidur menerak tahu orang tu. Allah, budak-budak dia tidur menerak, dia pegang bantai, dia duk main kaki dia. Orang tua nak habang, tak mau bagi, larang tak reti, larang tak dengar, dia gempak. Hang buat lagu tu, mak hang mati. Terus dia tak buat. Yang ni juga tak ada kaitan. Sampai keluar duk percaya lagi tangkap gambar 3 orang mati. Ni sampai keluar. Sampai keluar ni zaman 2022 ni ada lagi duk percaya tangkap gambar 3 orang mati. Saya kata bukan 3 orang je mati, yang tukang tangkap tu pun mati. Ada. Dan kita kena tahu tau, benda-benda yang kita duk pesan ni sebenarnya kalau dia percaya betul, dia termasuk dalam khurafat. Tu sahabat saya mati, banyak kali saya duk sebut, Allah, macam-macam pantang ni nak tanam uri. Nak tanam uri tak tanam uri? Nak kena basuh dengan limau nipih. Ni uri tu nak kena basuh. Tu saya tanya, hang nak tanam ke hang nak buat khabu? Lepas tu orang tua-tua kan tak tahu, dia pesan, ni jangan duk tanam dalam sangat. Awak mau lambat cakap. Lepas tu kalau nak tanam tu jangan pergi tanam dalam sangat. Pasal apa? Lambat menikah. Itu yang buah pensel, buah raba tu satu bak lah. Lepas tu bakar pula. Saya nak habak ya. Dalam agama dia tak ajak kita nak simpan lagu mana uri ni. Cuma uri tu darah. Jadi kita tanam lah, tak mau bagi binatang gigit ke, makan ke, korek ke. Tapi ada tak kaitan apa? Satu lagi. Masa hang duk tanam uri tu nah, kalau siapa mai tegur hang jangan duk kelin kiri kanan, awak mau julin mata anak hang. Lagi satu tuan-tuan tahu ni, juling ni Yahudi kata pasal apa? Tak, Yahudi bukan orang Melayu, Yahudi. Yahudi kata mata juling ni kerana si pak tu mendatangi mak daripada arah belakang, bukan dubur. Okey, saya nak sebut kat tuan-tuan ni, kita nak mendatangi isteri kita daripada arah mana? Quran tak sebut. Quran kata depa ladang datangilah daripada arah mana, cuma tak boleh kawasan dubur. Tak boleh. Posisi tak apa. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita Yahudi punya Israeliat. Dia kata kalau mata julin, pok mai ikut belakang. Jadi tuan-tuan, bila orang Melayu dia percaya hak Yahudi Israeliat tu, mai budak tu mata julin, dia akan tengok. Sat-sat kita tengok pok dia. Nampak? Walah julin tak julin ni ketentuan Allah. Pak dia duk cangkui, siapa mai tegur, oi buat apa? Kelin. Pi dah anak hang julin. Nampak? Saya nak sebutnya banyak pantang larang, petua, adat istiadat Melayu yang disandarkan kepada jadi benda-benda tertentu yang tak ada nas. Ini termasuk di dalam khurafat. Kita habaq yang tak boleh tidur berbaring ni bukanlah jadi apa ke lagu mana, Nabi tak bagi cukup. Jadi kita faham lagu tu sudah. Bila Nabi tak bagi, benda tu tak elok. Nak jadi bisui ke, nak jadi ketumbik ke apa, Nabi tak kata, kita jangan sandarkan. Jadi dapat. Jadi pada malam itu, pada malam ini kita dapatlah 1-2 perkara berkaitan dengan larangan tidur. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat balik amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan tidur kita tidur yang ibadah, tidur yang sunnah,
tidur yang diradai oleh Allah. Andai kata itulah tidur yang terakhir, tidur dalam keadaan kita menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.